Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mudzakir atau penceramah kita pada pagi ini ialah yang berbahagia Dr. Irwan bin Muhammad Subri. Beliau adalah merupakan Ketua Program Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM, merangkap Presiden bagi Persatuan Kaki Tangan Akademik USIM. Dan tajuk tazkirah yang akan disampaikan pada pagi ini ialah berkaitan dengan fatwa dan masyarakat. Jadi dengan tidak melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan yang berbahagia Dr. Irwan Muhammad Subri untuk berkongsi ilmu dengan kita berkaitan dengan fatwa dan masyarakat. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura insya-Allah. Sebelum saya terlupa, saya diminta oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Solat Jumaat USIM untuk mewar-warkan kepada hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada tazkirah Zuhur pada hari ini di Surau KK1, yang tu insya-Allah akan menyentuh mengenai puasa dan yang berkaitan dengan puasa. Dan yang kedua ialah sumbangan kepada majlis berbuka puasa anjuran USIM, iaitu kita akan buat 4 kali majlis berbuka puasa dengan pihak luar yang kita akan jemput orang asli pada hari ini, kemudian anak-anak yatim, saudara baru dan juga penghuni rumah orang-orang tua. Jadi untuk ke-4 majlis ini kita memerlukan RM16,000 untuk disumbangkan. Itu yang kita sasarkan. Kita nak buat sumbangan kalau boleh seorang RM100. So kita target RM16,000. Yang bajet makan itu insya-Allah USIM sponsor lah. Cuma ni kita nak bagi sumbangan kepada mereka. Sumbangan setakat ini masih di bawah par, kan? Baru RM5,000, kan? So ada lebih kurang RM11,000 lagi yang kita harapkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kan, dah dapat bonus tengah bulan, kan? Jadi jangan lupa zakat, kan? Jadi boleh salurkan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Solat Jumaat untuk disumbangkan kepada tetamu-tetamu yang akan datang ke USIM nanti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini saya akan menyentuh tajuk fatwa dan masyarakat. Kan, kenapa saya memilih tajuk ini? Disebabkan saya seperti mana yang diwar-warkan oleh pengurus majlis tadi adalah ketua program Fiqh dan Fatwa di FSU. Dan juga saya mengajar subjek pengurusan fatwa kepada pelajar-pelajar sarjana ini, sarjana muda ini. Jadi saya rasa itu ataupun ini adalah tajuk yang sesuai dengan bidang saya. Kajian PhD saya pun tentang fatwa. Jadi saya ingin berkongsi makluman, berkongsi pendedahan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan fatwa dan kaitannya dengan masyarakat. Baik. Saya mulakan mukadimah ini dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. An Jabir qala Rasulullah SAW, la yanbaghi lil 'alim an yaskuta 'ala 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahil an yaskuta 'ala jahlihi. Maksudnya daripada Jabir, Rasulullah SAW bersabda, kalau terjemahan orang pondok, tidak sayogialah, ataupun tidak patutlah bagi orang alim itu menyembunyikan ilmunya. Jadi kalau orang alim ni, ustaz ni, ulama ni, kalau dia belajar sampai PhD tetapi tidak mahu terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan, terutamanya mengajar di surau-surau, maka tak patut. Kan, memang tak patut. Sebab apa? Bukan kita yang kata, Nabi yang kata. Jadi orang yang ustaz-ustaz ni kena menceburi bidang kemasyarakatan untuk menyampaikan ilmu yang dia ada padanya. Tak kisahlah dia bidang apa pun. Baik. Dan sambungan hadis itu Rasulullah sebut, tidak patut juga orang jahil itu, orang yang tak tahu, berdiam diri di atas kejahilannya. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan?
Sebab dia ada kesan yang amat besar. Kita tak tahu, belagak macam tahu, kan? Bimbang-bimbang kita akan terjerumus dalam perkara-perkara yang haram ataupun maksiat. Saya bagi contoh. Katakanlah katakan sepasang suami isteri, kan, malam tadi bergurau senda sebelum tidur, kan, bergurau, kan, punyalah terlajak sangat bergurau. Kemudian dalam keadaan bermain-main ataupun bergurau senda tu, terkeluar perkataan cerai ataupun talak. Aku talak 3. Lepas tu bini dia berkata, abang, ni abang duk sebut cerai talak ni, jatuh ke tak? Alah, abang main-mainnya, kan, takkan jatuh kot. Biar betul ya bang, kan, rasa macam tak sedar hati ya. Alah, tak apa, kan, tak apa, kita jimat dulu, kita tidur. Esok pagi kan tazkirah, ada tiruan. Jadi kita tanya dia esok, kan. Sudah. Kita bimbang tuan-tuan dan perempuan, apabila berlaku begitu, talak ataupun lafaz talak ataupun lafaz cerai yang dilafazkan walaupun dalam bentuk gurauan, kalau ikut hukum fiqahnya dah jatuh. Jadi kalau kita terus tak mau ambil inisiatif ataupun tidak berusaha untuk tanya dulu, maka kita bimbang kita telah terjerumus ataupun telah melakukan perkara yang haram, dan itu adalah implikasi yang amat besar. Baik, daripada hadis ini kita dapat faham bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang 2 bentuk kewajipan. Yang pertama ialah kewajipan para ulama, orang alim, ustaz-ustaz ni, iaitu kewajipan orang alim ialah perlu menyampaikan ilmunya ataupun menjawab segala persoalan yang ditanyakan kepadanya. Sebab memang selayaknya lah dia ditanya, sebab dia ada ilmu, dia ada kepakaran, dia ada maklumat yang cukup berkenaan dengan bidang tu. Malah kalau ustaz-ustaz ni yang mendalami ilmu bahasa Arab, kan, fakulti bahasa pun orang anggap sebagai ustaz. Sebab bahasa Arab itu salah satu komponen yang ada dalam pengajian Islam. Walaupun tidak mengkhusus bidang syariah, walaupun tidak mengkhusus bidang usuluddin, Quran Sunnah, tetapi mereka juga dianggap sebagai ustaz. Jadi orang dia tak tengok bidang, dia tengok daripada Universiti Azhar, dia tengok daripada Universiti Jordan, Universiti Maghribi, UIA, USIM, orang akan tanya. Sebab orang tahu ini adalah orang yang layak ditanya. Jadi apabila masyarakat ataupun orang awam bertanya, maka orang alim tersebut wajib menjawab. Kalau dalam hadis-hadis lain, Rasulullah kata apa? Kalau sesiapa yang ditanya tidak menjawab, maka di hari akhirat nanti orang itu, alim ulama itu, akan disiksa dalam api neraka. Sampai tahap itu. Orang alim ni nampak macam senang, tapi susah. Sebab apa? Tak jawab soalan pun masuk neraka, jawab soalan salah pun masuk neraka, kan? Kalau dia tahu jawapan tu salah, kan? Sebab ulama ni, ustaz-ustaz ni bukan dia pakar ataupun dia tahu semua benda. Dan orang alim yang amanah ialah orang yang menjawab hanya perkara yang dia tahu. Kalau dia tak tahu, kan, dia mungkin buat catatan. Okey, dia kata nanti saya akan rujuk dulu, kan, saya akan cari maklumat, nanti saya akan bagi tahu semula.
Kalau yang ustaz serba tahu ni, masalah sikit tuan-tuan. Kan? Tanya apalah bidang apa pun, boleh jawab belakang. Kan? Itu masalah sikit. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini kita faham ada dua bentuk kewajipan. Kewajipan pertama ialah kewajipan orang alim, iaitu kena menjawab ataupun menyampaikan ilmu. Manakala kewajipan bagi orang yang jahil, orang awam. Sebenarnya perkataan jahil ni, dia bukan perkataan yang negatif. Asalnya jahil bermaksud tak tahu. Kan? Macam Prof Bacu. Prof dalam bidang matematik kan? Okey, dia arif, dia pakar dalam bidang matematik. Tapi beliau tidak tahu dalam bidang syariah. Beliau tidak tahu dalam ekonomi. Contohnya. Kan? Jadi perkataan jahil itu boleh diletakkan kepada tubuh Prof Bacu. Kan? Kalau ikut asalnya. Tetapi bila kita kata Prof Bacu ni jahil, beratlah tuduhan tu kan. Tapi sebenarnya perkataan jahil itu adalah perkataan yang bukan negatif, tapi adalah perkataan untuk menggambarkan orang tu dia tak tahu. Tapi dia alim dalam bidang matematiknya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tak tahu, adalah menjadi tanggungjawab dan kewajipan kepada kita untuk tanya. Kalau tidak, akan berlakulah seperti mana senario yang saya sebutkan di awal tadi. Ni banyak yang berlaku dalam masyarakat kita. Kan? Dia tak tahu, kemudian tak apalah, teruskan dengan kegiatannya. Rupa-rupanya perbuatan tu salah. Puncanya ialah sebab dia tidak bertanyakan kepada orang yang alim. Sebab itu sambungan daripada tajuk kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ayat yang jelas. Kamu tak kiralah siapa pun, tanyalah orang yang tahu, ahli zikir. Bukan pergi tanya orang yang berzikir dalam masjid, tak. Ahli zikir ni maksudnya orang alim. Pergi tanya, tak tahu, pergi tanya. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Mush'ana, dia doktor ni, dia tahu. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih telah menjelaskan tentang isu ni. Dia kata, orang awam ni, awwalu ma nazalat bihi nazilatun. Kalaulah berlaku sesuatu masalah ataupun timbul sesuatu isu kepada orang yang awam ataupun orang jahil ini, apa kewajipan pertama dia? Awwalu ma nazalat bihi nazilatun ay yas'al al-alim. Kena pergi tanya orang ni. Kita tak boleh agak-agak macam ni kot, kan, rasa-rasa macam ni. Tak boleh. Sebab kalau kita mengamalkan satu benda tanpa dalil, tanpa kita tahu selok-belok detail terperincinya, yang kita bimbang ialah perbuatan kita itu jatuh haram ataupun salah, menyalahi hukum syarak. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi kata, first thing kamu kena buat ialah pergi cari orang alim, tanya. Lepas tu sambungan lagi dia kata apa? Kalaulah di tempat kamu tidak ada orang alim, kamu kena bermusafir. Kalau dinilai ni tak ada UC lah contohnya, kan, ustaz-ustaz pun tak ada, maka orang nilai wajib pergi ke mana? Seremban ke, Bangi ke, Shah Alam ke, cari ustaz-ustaz ataupun orang alim kat sana untuk bertanya. Sebab apa? Sebab ini adalah sunnah para ulama kita. Ulama pun dalam keadaan-keadaan tertentu dia boleh jadi orang jahil. Macam saya pun, dalam bidang Quran Sunnah saya kurang arif.
Jahil tu. So kalau yang melibatkan isu tentang contoh Al-Quran, dari segi contoh macam bab rasam ataupun dhabtul Quran, bukan bidang saya tak faham dan saya tak tahu pun. Jadi kewajipan saya kalau nak menyentuh isu tu kena pergi tanya dulu orang-orang Quran Sunnah, betul tak? Ya. Jadi begitu keadaannya tuan-tuan dan puan-puan. Ayat Quran ni, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ni. Guru saya pernah kata. Kamu tahu tak? Dalam Quran ni nak buat roti canai pun ada. Cara nak buat roti canai kan pun ada. Kita kata ustaz biar betul tak? Kan? Dia kata ni ayat ni fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau hampa tak reti nak buat roti canai, pergilah tanya mamak menua salah. Kan? Bila kamu tanya, kamu akan tahu cara dia. Sampai tahap tu nak kata. Ni selingan tuan-tuan. Saya masa kat Mesir dulu pernah belajar buat roti canai dengan seorang abang senior. Dia India masuk Islam kan. Jadi saya belajar ilmu buat roti canai tu kan. Cara nak tebak sama macam cerita senario tu kan. Tak percaya, balik try tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak reti nak tebak roti canai, pakai baju dalam bilik ayam, letak, hampak elok-elok, lepas tu praktis. Memang saya dulu buat macam tu. Dan masa di Mesir tu kita ada majlis ataupun program besar-besar sesama pelajar, memang saya buka grant jual roti canai. Memang laku gila kan. Jadi siapa nak tahu ilmu buat roti canai, datang rumah saya. Baik. Kemudian sabda Nabi lagi, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah ilmu daripadaku, kata Nabi, walaupun sepotong ayat. Kita tak perlu tunggu sampai ada degree, sampai ada master, sampai ada PhD untuk menyampaikan ilmu. Contoh ilmu yang tuan-tuan dan puan-puan dapat daripada majlis tazkirah kita pada pagi ini, kan? Baru first time dengar, contohnya lah, contoh tentang sesuatu isu. Maka kalau tuan-tuan rasa benda itu wajib ataupun perlu disampaikan kepada orang yang tak datang tazkirah kita ni, maka wajib sampaikan. Sebab benda adalah benda yang baik, untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama. Sebab kita nak masuk syurga bukan seorang-seorang, tuan-tuan. Kalau nak masuk syurga seorang-seorang, itu hipokrit. Kita kena tarik keluarga kita, anak bini kita, kawan-kawan, masyarakat dan sebagainya untuk sama-sama masuk syurga. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila ada alim, ada orang jahil, dan orang jahil bertanyakan kepada orang alim, maka proses soal jawab tu kan, maka lahirlah yang dikatakan sistem fatwa ataupun nizamul fatwa. Ini istilah yang digunakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Usulul Dakwah. Kan? Bila berlaku proses soal jawab yang berterusan daripada zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, lahir satu sistem yang dipanggil sistem fatwa. Yang mana sistem ini terdiri daripada, yang pertama, orang yang bertanya ataupun yang kita panggilkan mustafti, kan, orang yang bertanya. Yang kedua, orang yang menjawab, iaitu mufti. Oh, rupanya mufti ni kerja dia jawab soalan. Itu kerja dia, kan. Yang ketiga ialah proses menjawab, ifta. Kan, kalau di Mesir ada Darul Ifta, satu rumah ataupun satu institusi untuk menjawab segala persoalan yang berkaitan dengan hukum hakam syarak.
Dan yang keempat, yang melengkapkan sistem ini ialah fatwa itu sendiri, iaitu jawapan yang dijawab oleh seseorang mufti ataupun seseorang alim itu. Maka empat aspek ini membentuk yang dikatakan sistem fatwa. Kita duk sebut fatwa daripada tadi ni, benar apa fatwa dalam istilah bahasa Melayu kita ataupun di kalangan masyarakat ni, kita pernah dengar tentang petua. Perkataan petua. Petua asalnya diambil daripada perkataan fatwa. Cuba kita tulis dalam Jawi petua. Macam mana kita tulis? Fa, ta, waw, alif. So kita jawikan ya, jadilah fatwa. Itu asalnya. Jadi bila disebut petua-petua tu, dia ambil semangat ataupun roh daripada perkataan bahasa Arab fatwa tu. Dan maknanya sama. Petua ialah bagi tip ataupun bagi cadangan. Sama juga dengan fatwa yang asal dalam bahasa Arab tu. Memberi pandangan, memberi cadangan, memberi tip, memberi jawapan. Benda yang sama. Ya. Sebab memang dalam alam Melayu banyak ataupun istilah-istilah yang dalam bahasa Melayu kita dicedok ataupun diambil daripada bahasa Arab. Sama ada dikekalkan perkataan bahasa Arab itu ataupun di modify sikit sebutannya. Kenapa jadi petua, tuan-tuan? Kenapa jadi petua? Kenapa kita tak sebut fatwa? Sebab kalau tuan-tuan perasan, mak ayah kita ataupun tok kita bila baca Quran macam mana, tuan-tuan? Sebutan fa, kan? Pasaya'lamun, kan? Sebab kita, orang tua-tua kita, bila baca Quran, perkataan fa dia bertukar jadi pa. So kebanyakannya itu yang ditukar habis tu. Jadi daripada asal fatwa jadi petua, kan? Baik. Jadi definisi fatwa ni, tuan-tuan, kita nak faham dari segi bahasa, dari segi istilah. Ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Dalam pengajian Islam, ini style kita, iaitu kita akan mendefinisikan perkataan itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa ni maksudnya makna asal perkataan tersebut. Makna asal perkataan tersebut. Manakala dari segi istilah maksudnya makna yang digunakan, macam mana kita nak sebut? Makna yang digunakan lah, kan? Tapi makna asal begini. Tapi makna yang diamalkan begini. Itu style pengajian Islam. Dalam mana-mana bab macam tu lah, dia akan datang definisi yang dipanggil lughatan wastilahan. Okey. So sebab saya daripada bidang pengajian Islam, tak akan lari daripada style itu. Jadi kita mendefinisikan fatwa dari segi bahasa ataupun makna asal kepada perkataan fatwa ialah jawapan kepada soalan. Dalam bidang apa pun. Dalam bidang matematik. Apabila orang tanya perabacuk, bagaimana nak kira kiraan ini? Lalu perabacuk pun jawab. Maka itu adalah fatwa. Iaitu jawapan kepada soalan matematik. Orang dalam bidang perubatan, bila orang tanya doktor, saya sakit gigi, apa ubat yang sesuai? Doktor pun kata Panadol 2 biji, kan? Itu jawapan, kan? Jadi dari segi bahasa, makna asal fatwa itu boleh digunakan kepada apa-apa bidang sekalipun. Sebab makna asal ialah jawapan kepada soalan. Tetapi bukan itu yang kita maksudkan apabila kita sebut perkataan fatwa. Dia sama macam perkataan alim, orang alim. Bila sebut orang alim, makna asalnya ialah
Yang tahu dalam sesuatu perkara, yang tahu dalam bidang pentadbiran, alim. Yang tahu dalam bidang masakan, alim. Yang tahu dalam bidang ini, alim. Tetapi apabila dia dah jadi istilah khas, sama macam perkataan fatwa juga, bila dah jadi istilah khas, maka yang dimasukkan ialah, contoh macam fatwa ini, apabila sebut fatwa sebagai istilah khas, maka maksudnya ialah pemberitahuan hukum syarak kepada orang yang bertanya. Dan orang, kalau Prof baca dalam bidang matematik, tak akan guna istilah fatwa ni. Orang tanya Prof baca apa kiraannya, fatwa saya ialah, tak pernah orang sebut macam tu kan? Walaupun boleh sebenarnya, walaupun boleh, tetapi orang tak buat begitu. Sebab fatwa dah jadi istilah khas dalam bidang hukum syarak. Jadi bila orang tanya, mufti menjawab, maka itulah fatwa. Sebab mufti dia hanya jawab yang berkaitan dengan hukum hakam syarak. Boleh tak boleh, haram tak haram, dan sebagainya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun tadi kita sebut sistem fatwa tu ada 4 aspek, ada 4 perkara, tapi saya takkan sentuh ke semuanya. Saya hanya nak pilih satu aspek saja, iaitu tentang mustafti, orang awam yang bertanya, macam kita semua kan? Sebab dari pemerhatian saya kan, berlaku sedikit macam kita boleh katakan kepincangan kan, kepada orang awam terhadap institusi fatwa, terhadap mufti, dan juga terhadap fatwa itu sendiri kan. Ini bukan nak condemn tuan-tuan dan perempuan, tetapi kita nak perbaiki, kita nak muhasabah diri. Kalau dalam sistem pondok, tuan-tuan dan perempuan, bila masuk di peringkat ibtidai ataupun i'dadi kan, mereka akan belajar dulu satu ilmu yang dipanggil ta'limul muta'allim, mengajar kepada orang yang baru belajar. Dalam subjek tersebut ataupun kursus tersebut, apa yang dia sentuh? Iaitu adab-adab dan akhlak seorang pelajar apabila berhadapan dengan guru dalam kelas. Sampai tahap tu kita mungkin ada inilah pelajaran civic ataupun moral dan sebagainya, akhlak. Baik. Saya nak sentuh di sini ialah tentang adab-adab kita sebagai orang yang bertanyakan kepada seorang ustaz ataupun seorang alim. Ada beberapa kan. Yang pertama iaitu beradab ketika bertanya. Apa maksudnya? Dalam sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah tengah mengajar ataupun berbincang dengan para sahabat. Tiba-tiba masuk seorang Badawi. Badawi ni, kalau kita kenali mereka, jenis orang yang kasar, yang kurang adab. Nabi dalam masjid tengah berbincang, tengah mengajar para sahabat, masuk seorang Badawi, terus jerkah, "Ya Muhammad, aku nak bertanya." Kan, lalu bila sahabat dengar tu terkejutlah, nak pergi pukul dia kan. Jadi Rasulullah kata tak apa, biar sebab dia orang Badawi, dia orang jahil, dia tak tahu. Tapi daripada hadis ini ataupun kisah ini dapat kita faham, kita nak bertanya tu biar beradab. Kalau diberikan peluang untuk bertanyakan soalan, baru kita tanya kan. Kalau tak sempat nak tanya ketika majlis berlangsung, lepas habis majlis kita boleh pergi jumpa kemudian kan. So kena ada adab yang baik. Kemudian bila kita nak tanya tuan-tuan dan perempuan, tanya soalan biar yang logik kan. Apa maksudnya? Maksudnya tidak bertanyakan soalan-soalan yang pelik, yang tidak masuk akal. Sebab perkara tersebut akan membuang masa. Apa contohnya tuan-tuan?
contoh bang. Kita bagi contoh senang supaya kita faham. Contohnya kita tanya bila ustaz habis mengajar, dia pun buka soalan. Kita pun tanya, ustaz saya nak tanya satu soalan. Kalau saya buat rumah di Mareh, macam mana saya nak berwuduk? Ayak nak ambil mana? Soalan-soalan tu tak logik. Sebab memang kita tak mampu pun buat rumah di Mareh. Unless kalau kita tanya begini, ustaz, saya ni bakal angkasawan kan? Jadi kerajaan Malaysia nak hantar saya ke angkasa untuk buat research dan sebagainya. Ni kalau contoh Datuk Muzaffar tanya kan. Jadi saya nak tanya lah ustaz kan, garis panduan ataupun kaedah ataupun cara saya nak berwuduk di angkasa nanti macam mana? Yang tu logik. Sebab apa? Sebab memang benda tu akan berlaku. Tapi kalau soalan buat rumah di Mareh tu memang tak logik. Jadi kita tak boleh tanya soalan-soalan begitu sebab menghabiskan masa. Tapi ni saya nak kongsi pengalaman, kongsi makluman dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab fiqh, tuan-tuan akan jumpa pelbagai teka-teki dalam kitab-kitab fiqh. Satu contoh saya bagi. Ini dipanggil fiqh andaian, al-fiqhul iftiradi ataupun al-fiqhul takdiri. Soalan dia tanya begini, apa hukum kalau seorang lelaki kan masuk dalam faraj gergasi wanita? Perlukah lelaki tersebut mandi wajib? Faham tak tuan-tuan? Hukum fiqahnya ni bagi orang kahwin lah. Kalau orang tak kahwin dia mungkin dia tak tahu. Mungkin je lah. Bila berlaku jima' antara suami isteri, ya, cerita jima' ni hari ni. Bila berlaku jima' antara suami isteri, apa maksud jima'? Masuknya zakar lelaki ke dalam faraj perempuan. Maka apabila berlaku proses tersebut, wajib mandi tak tuan-tuan? Tak tahu. Yang apa biar betul. Hukumnya wajib mandi walaupun tanpa pancutan air mani. Berlaku saja proses kemasukan zakat dalam faraj, wajib mandi wajib. Soalan tadi, teka-teki tadi kan, dia tuan-tuan dan puan, dia tak kisah sama ada berlaku persetubuhan itu antara suami isteri ataupun antara lelaki dan perempuan yang berzina. Kukuklah kita faham kalau hanya bila suami isteri jima' kena mandi wajib. Tapi kalau kita berzina wala'iyyazubillah, tak payah mandi wajib. Bukan tuan-tuan. Yang halal ke yang haram ke, apabila berlaku kemasukan itu wajib mandi. Soalan tadi ataupun teka-teki tadi kan, ini dalam kitab fiqh ni tuan-tuan. Seorang lelaki kan, dia jalan dalam hutan kan, jalan mengembara, tiba-tiba masuk dalam gua. Dia ingatkan gua apa? Gua ni apa? Rupanya faraj gergasi wanita. Soalan logik tak tuan-tuan? Tak logik. Memang tak berlaku pun, tapi ulama buat soalan andaian. Tadi ustaz kata jangan kemukakan soalan yang tak logik. Itu lain tuan-tuan. Ini adab bila kita bertanya dengan alim ulama. Tapi yang dalam kitab-kitab fiqh tu, para alim ulama, dia orang nak mengasah creative thinking. Ingat creative thinking and creative tu baru ada zaman law ni. Ulama fiqh Syafi'i, fiqh Hanafi, fiqh Maliki, Hanbali dah lama dah buat creative thinking. Jadi wajib tak mandi kalau termasuk dalam faraj gergasi wanita. Jadi ulama bahas. Ada yang kata wajib,
sebab berlaku kemasukan zakat ke dalam faraj. Kan? Itu isu lain lah tuan-tuan. Baik. Kemudian yang ketiga, adab seorang mustafti yang bertanya ialah tidak menjatuhkan maruah orang yang ditanya. Dia dah duk taram lama dah ustaz ni, duk geram lah, kan. Kebetulan ustaz tu pun main mengajak kat surau taman ya. Dia kata nanti ya ustaz ni kenal lah dengan aku. Dia pun tanyalah soalan-soalan yang memang dia tahu ustaz tu takkan mampu jawab. Jadi ini adalah contoh akhlak yang tak baik bagi seorang yang ingin bertanya. Kemudian tidak membeza-bezakan antara jawapan ulama di hadapan orang yang ditanya. Maksud dia begini, selalu perangai kita ni tuan-tuan dan perempuan, bila kita tanya ustaz yang mengajar, kita tanya begini, ustaz, saya ada satu soalan, kan? Soalannya begini. Lalu ustaz tu menjawab, jawab, habis jawab, kita pun kata, ustaz, Ustaz Azhar itu kata begini, pasal apa ustaz kata macam ni? Nampak tak? Kita selalu membeza-bezakan antara jawapan para ulama. Dari segi adab, itu tak boleh, tak sepatutnya berlaku, kan? Apa yang perlu kita lakukan ialah begini. Kita berhadapan dengan satu isu, berhadapan dengan satu persoalan, kita nak tahu jawapan. Jadi kita tanyalah Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C dan sebagainya. Dan apabila kita telah mendapat jawapan, kan, dia macam ni tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita tanya Ustaz A jawab, kita rasa belum puas hati lagi. Tanya Ustaz B, berlawanan ataupun berlainan pula jawapannya dengan A, lagi kita tak puas hati. Kita tanya pula yang C. Okey, bila kita tanya C, D, E, F tu, kemungkinan jawapan dia akan menyokong yang A jawab ataupun B jawab, ataupun akan berlainan lagi. Jadi ketika itu kita akan dapat satu gambaran yang menyeluruh tentang isu tersebut. Jadi itu yang sepatutnya kita buat, iaitu kita boleh tanya ramai ustaz, tapi jangan membeza-bezakan antara jawapan. Sebab kadang-kadang dia boleh jatuhkan maruah ustaz yang bertanya. Lagi satu perangai kita tuan-tuan, kita tanya soalan, kan, kita seolah-olah nak memaksa ustaz tersebut menyokong pendirian kita. Kita dah ada dah jawapan, kita dah ada dah pendirian. Kita tanya tu saja kita nak test ustaz tu. Kata ustaz ni nak tengok macam mana jawapan dia ni, kan. Kalau sama dengan pendirian kita, ni ustaz geng aku kan. Kemudian berlapang dada dengan jawapan yang diberikan. So bila ini yang saya masukkan ni, kan, kalau ustaz tu bagi jawapan yang berlawanan dengan pendirian kita, kita kata ustaz ni lepas ni aku tak jemput dah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bertanya, ketepikan segala pendirian, segala stand kita, segala pandangan kita itu kita ketepikan. Sebab kita bukan orang alim. Masalah utama yang saya berhadapan dengan masyarakat ialah masyarakat, orang awam beranggapan mereka juga orang alim. Jadi bila mereka tanya soalan, kita jawab agak lain sikit pada pendirian mereka, maka mereka pun melenting dan tak puas hati, marah kita dan sebagainya. Itu yang berlaku tuan-tuan. Jadi kalau nak tanya, ketepikan segala pendirian kita terlebih dahulu, kan, baru kita tanya. Kemudian tidak berpada dengan seorang ulama saja. Jangan Ustaz Azhar Idrus banyak, kan, tanyalah ustaz lain pula. Dia bila kita hanya berpada dengan seorang ustaz saja, ini akan melahirkan ketaksuban. Sebab asyik-asyik, kan, Ustaz A, asyik-asyik Ustaz B je. Kita tak pernah tanya langsung
orang lain. Sebab apa? Macam tadilah kita katakan di mula, ustaz sendiri pun bukan arif, bukan alim dalam semua bidang. So kita kena ada 2-3 orang yang kita tanya, walaupun untuk satu isu. Untuk jawapan segera tak apalah kita tanya seorang ustaz, tapi untuk lebih kepastian, untuk lebih meyakinkan, satu isu kita tanya pelbagai ataupun ramai orang ustaz. Kita tengok jawapan dia macam mana, kan? Dan yang terakhir ialah, kalau tak puas hati janganlah condemn. Macam tadilah, dia ada kaitan yang tadi kan, sebab dia berlawanan dengan pendirian dia. Cok terus ustaz tu, kau boleh pakai ustaz kerajaan, kan? Jadi terus cok ataupun terus condemn, janganlah, kan? Dengar dulu. Okey, ni saya nak sentuh sikit lah tuan-tuan. Ni kena ambil tahu juga. Fatwa di Malaysia, dia ada dua jenis ataupun dua kategori tuan-tuan. Satu yang dipanggil keputusan, yang kedua ialah fatwa sebenarnya. Okey, apa makna keputusan? Iaitu pandangan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan atau Negeri. Statusnya tidak mengikat. Apa kejadah tidak mengikat Apa maksudnya? Nanti saya terang. Manakala fatwa pula ialah keputusan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri dan diwartakan dalam warta kerajaan. Statusnya ialah mengikat. Ini kalau orang yang mendalami bidang law, istilah mengikat ataupun tidak mengikat, binding and not binding, kan? Dia faham lah. Tapi kita orang awam, kita faham macam ni. Ada dua jenis pandangan, terutamanya yang melibatkan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang Tan Sri Syukur chair, ataupun Jawatankuasa Fatwa Negeri. Kita Malaysia ada 15 jawatankuasa tuan-tuan, 14 di peringkat negeri dan 1 di peringkat persekutuan, iaitu yang Tan Sri Syukur chair. Baik. Selalunya dia orang akan declare sama ada ini adalah keputusan fatwa ataupun ini adalah fatwa. Apa beza? Keputusan fatwa ataupun keputusan saja ialah hanya berbentuk pandangan ataupun syur ataupun nasihat ataupun cadangan. Nak terima boleh terima, tak mau terima pun terpulang, tidak ada masalah. Tetapi apabila disebut fatwa, terutamanya apabila dikaitkan fatwa yang diwartakan dalam warta kerajaan, maka ia berarti itu adalah fatwa yang telah di-endorse oleh kerajaan negeri. Maka dia punya kesan dia ialah sesiapa yang melanggar ataupun tak ikut fatwa yang diwartakan itu, maka boleh dikenakan tindakan denda, penjara ataupun sebagainya. Saya bagi contoh, rokok, kan? Okey, ni untuk orang yang merokok lah. Fatwa Selangor, fatwa yang diwartakan yang telah digazet ialah haram. So siapa yang hisap rokok di Selangor kena hati-hati tuan-tuan. Sebab apa? Anytime tuan-tuan dan perempuan boleh kena tangkap. Ustaz, saya duk pergi hisap rokok kat Salak Tinggi, kan, sejak saya kerja USIM dah 5 tahun tak kena tangkap pun. Tak apalah, tak kena tangkap lagi. Tapi boleh kena tangkap. Sebab apa? Sebab status fatwa yang diwartakan, status tentang rokok tu ialah fatwa yang diwartakan. Jadi kalau nak isap rokok di Selangor, hati-hati. Tapi saya ada tip untuk tuan-tuan. Kalau nampak penguatkuasa JAIS macam dia nak tangkap kita waktu kita isap rokok, saya bagi tip macam mana nak elak. Lari main nilai, kan? Sebab Negeri Sembilan, kan, dia tidak ada fatwa tentang fatwa tu tak diwartakan. Lari main nilai, lepas tu jelian dekat penguatkuasa. Kan? Tak boleh tangkap aku sebab aku sekarang ni ada dekat Negeri Sembilan. Nampak tak beza dia tuan-tuan?
antara fatwa yang mengikat dan fatwa yang tidak mengikat. Jadi segala okey, kalau fatwa kebangsaan yang Tan Sri Syukur chair kesemua keputusan yang keluar daripada Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan, ia adalah kategori yang pertama. Sebab untuk wartakan dalam warta kerajaan, itu adalah urusan negeri, bukan kebangsaan. Kan? Itu inilah. Yang ni agak sukar juga bagi orang awam nak faham. Sebab kita anggap segala keputusan yang Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan keluarkan ataupun yang negeri keluarkan semua mengikat. Sebenarnya tidak. Dia kalau fatwa yang diwartakan tu dia ada format dia yang kalau ikut lambang kerajaan negeri. Kan? Kalau ada logo, kemudian ada dia punya section dalam enactment pentadbiran Islam itu, dan kemudian baru dia keluarkan keputusan fatwa tersebut. Itu yang diwartakan. Kalau yang tidak diwartakan, dia hanya cadangan biasa dalam paper je. Dia tidak masuk dalam warta kerajaan. Okey. Dan sebagai penutup, tuan-tuan dan puan-puan, mufti ini sebenarnya adalah pewaris Nabi, ya. Seperti mana yang dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan, al-ulama warasatul anbiya, kan? Dan para mufti ini menjalankan tugas menyampaikan hukum hakam kepada masyarakat seperti mana tugas nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan fatwa ni sebenarnya adalah mekanisme membasmi kejahilan hukum dalam masyarakat kita. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada masalah apa-apa, kita tanya saja kepada alim ulama ataupun boleh saja kepada Jawatan Kuasa Fatwa Negeri. Ya, insya-Allah mereka akan bantu menjawab. Ya. Jadi saya rasa dengan perkongsian maklumat pada pagi ini, insya-Allah kita dapat memahami sedikit sebanyak tentang fatwa dan kaitannya dengan kehidupan kita sebagai seorang Islam. Jadi selepas ini, kalau dalam apa-apa majlis ilmu, kalau kita nak bertanyakan kepada ustaz yang datang mengajar itu, maka ikutlah ada adab dan akhlak yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita menjadi seorang Muslim yang benar-benar mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga meninggalkan segala larangannya. Jadi dengan itu, sekali lagi saya ulang iklan tadi. Pada tengah hari ini insya-Allah kita ada tazkirah zuhur di surau KK1, dan juga untuk sumbangan majlis iftar berbuka puasa bersama 4 golongan tadi, orang asli, anak yatim, orang tua-tua, dan satu lagi saudara baru. Sebut saudara baru ni tuan-tuan. Tahun lepas Pekan USIM, Satuan Kaki Tangan Akademik USIM, menganjurkan salah satu majlis buka puasa kita jemput perkim. Tahun ni Pekan USIM akan jemput rumah orang tua-tua. Bila kita jemput tahun lepas saudara baru perkim daripada itulah yang KL tu kan, kita pergi ambil. Habis majlis, kita bersembang lah dengan saya sendiri bersembang dengan salah seorang yang tetamu yang hadir tu. Saya tanya dia, Tuan dah masuk Islam bila? Saya dah 14 tahun dah. 14 tahun dah masih nak dianggap sebagai saudara baru. Ini satu isu yang kita kena selesaikan juga, tuan-tuan. Yang sepatutnya saudara kalau dah 14 tahun tu dah tak boleh dah pakai saudara baru kan. Bukan golongan mualaf dah. Memang dah Muslim dah. Kan, saudara baru ni kalau setakat seminggu, 2 sebulan, setahun tu boleh lah gagah lagi kan. Tapi sampai dah berbelah-belah tahun tu masalah lah. Kan. Itu sekadar nak berkongsi. Ya, jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.